ada solution. Dia dah ada solution dan dia nak share. Dia nak share solution dia. Okay. Okay, tapi saya tak pasti kamu nak guna platform apa? Kamu nak buka skrin kamu ke kamu nak guna platform lain yang nak share jawapan tu? Ke guna yang macam apa nama tu? Jujur buat pakai whiteboard je. Ada cadangan? Nak buka skrin ke nak guna whiteboard.v? Kalau whiteboard nanti ramai sangat teacher. Kan? Ramai sangat. So saya cadangkan, okay, siapa yang nak share, terus apa ni ada raise hand kan? You tekan raise hand button, so saya akan pilih siapa yang nak share tu. Kamu buka skrin kamu dan kamu share lah. Yang perempuan jangan lupa pula tutup aurat pakai tudung. Yang lelaki janganlah sampai nampak so pendek tu kan? Okay, so kita mulakan. Okay, tunggu ada lagi sikit lagi sini dia masuk. Okay, so soalan semalam tu. Sekejap Okay, ni soalan semalam yang saya minta kamu buat. Kita tengoklah yang mana kita tak dapat ni. Okay, ni saya punya dalam OneNote saya. Tak guna OneNote ni. Saya punya pen, nip pen tu dia dah rosak. Saya pakai drawing tablet. So pen dia tak cantik lah, dia punya tulisan tak apa lawa. Tak semua sangat. Okay, so kita lihatlah. Okay, untuk soalan yang pertama ni dia macam senang je kan, pasal kacang hijau ni. Okay, Puan Walina ingin membeli kacang hijau yang dijual pada harga RMX sekilogram. Nyatakan harga kacang hijau jika Puan Walina membeli 500 gram kacang hijau. Okay, so apa akan jadi kalau RMX sekilogram? Kalau RMX sekilogram, kalau 500 gram maksudnya apa? Dia akan berkurang menjadi apa? Harga berkurang menjadi separuh. Okay. Menjadi separuh. Daripada salah kan? So daripada harga RMX sekilogram. Okay. Okay, nombor 3 kita dah buat. Okay, kalau 2 kilogram kacang hijau, maksudnya dia bertambah berapa kali ganda? Bertambah 2 kali ganda. Bertambah 2 kali ganda. Okay, kalau jujur, apa you tulis bahasa Inggeris you? Okay, price increases twice ataupun double the price, double its original price, okay, and etc. You buat ayat sendirilah. Okay, so nombor 3 ni dah settle lah dan tak ada masalah okay, macam banyak ayat lah. Okay, latihkan diri 1.1b. Yang mana saya suruh kamu buat 1a tu dah buat ke? Ada dalam nota ke? Ada. Okey, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemulih ubah X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X3. Okey, ni dah kita dah go through dekat apa nama slide. So ni dah done lah. Okey, so yang second tu kita tengok. Tentukan sama ada X berubah secara langsung dengan X ataupun punca kuasa X. Kemudian tuliskan hubungan. Okey, macam mana kita nak tahu dia berubah secara langsung ke tak? Kita semak dia punya K dia. K ni apa semalam kita belajar?
K ni adalah pemala ataupun constant. Malah. Okay, so you check yang mana satu you buat, kalau saya suka buat apa, bawah ni you letakkan tu columns yang you ada X, maksud saya yang ada Y per X, satu lagi you ada Y per square root of X. Okay, so you tambahkan yang kat sini So bahagikan 0.6 bagi 4 berapa dapat? So bahagikan lah semua ni kamu akan cari yang mana satu pemala. So kamu semak satu-satu. Siapa nak tunjukkan jalan kerja? Nak kira malas ni. Ada nak tunjukkan jalan kerja? Kita tengok. Siapa nak raise hand? Raise hand, raise hand. Tak ada orang nak raise hand. Okay, nampaknya budak Semashu dia malu-malu tak apa, dia belum panas lagi. Kejap lagi saya soalan susah, saya akan minta kamu raise hand lah. Okay, so kamu kirakan, so Y per X tu berapa? So bahagikan 0.6 bahagi 4, kamu dapat 3/20. So lepas tu kamu letaklah 0.9 bahagi 9. Kamu dapat 1/10. So kalau yang ini macam bukanlah kan. Kalau 1.5 bagi 25, kita try satu lagi. 3/50. So tak sama. Dia bukan pemala lah. Okay, saya tak kira lah. Okay, kita kira pula Y per punca kuasa X. So 0.6 bahagi punca kuasa 4. Okay, buat macam ni lah. 0.6 bahagi punca kuasa 4. Teacher. Ya. Teacher tak suruh buat 1/1B. Ya ke? Dekat dalam senarai homework teacher tak ada. Alah, tak ada pula. Tak apa, kamu kira. 0.9 bahagi punca kuasa 9. Dapat tak? Okay. So yang ini semua dapat kan? Ni confirm lah ni. Okay, so yang berhubung secara langsung tu adalah Y per punca kuasa X ni. Jadi tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Macam nak tulis bentuk ada ubahan? Maksudnya kat sini kita akan tulis dalam bentuk ubahan macam bentuk ikan tu. Kenapa bila dia ni dia sentuh-sentuh dia lari? Okay, so maksudnya Y macam ikan ni, maksudnya berkadar langsung ataupun berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Ini dalam bentuk ubahan Ini ubahan ataupun variation variation kan? Variation, ubahan. Alright, okay. So B pula. Nombor 2. Spring digantung dengan beban, jarak di sebelah menunjukkan G same. Okay, you ada X dengan P. Tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okay, so yang ini, okay, apa over apa? Yang selalu kamu dah biasa buat Y over X kan? Okay, sekarang ni mana satu Y, mana satu X ni? Of course lah, Y dia P lah kan? Yes. Okay, so dalam case ni, P dia kita tengok, kita bagikan dengan apa? X lah. Okay, so 1 bahagi 5. Okay, 2/10 pun 1/5 juga. 3/15 pun 1/5. 5/25 pun 1/5. 6/30 pun 1/5. Okay, jadi soalan nombor 2 ni, jawapannya apa? P berkadar langsung dengan X. Okay? Okay, soalan ini, ini. Ada tak dia suruh tulis dalam bentuk ubahan? Soalan nombor 2. Tak ada kata Dia hanya kata tentukan sama ada P berubah secara langsung tidak. Yang ini kamu kena tulis dalam bentuk apa? Bentuk ayat. Ini highlight. Okay, kamu kena tulis dalam bentuk ayat lah. Tulis dalam bentuk ayat.
So kena tulis dalam bentuk ayat So ini bentuk ayat. So kamu kena tulis P berubah secara langsung dengan X. Cikgu, kalau dekat exam dia suruh buat graf, kena guna kertas graf ke lukis biasa je? Kalau dia selalu dalam peperiksaan dia akan bagi bentuk kertas graf lah ataupun dia bagi kolom lah selalunya. Okay, kalau soalan tak ada suruh, maksudnya kamu kena agak-agak lah space tu kan, bagi sama rata dia punya tempat tu. Selalu orang buat buku matematik ada kotak kan. Ataupun ni, P berise directly with X. Okay. Okay, number 3. Number 3 dah buat kan? Macam dah buat. Okay. P, nombor 3 kita dah buat. Okay, nombor 4. Gaji yang diperoleh oleh pekerja berubah secara langsung. Okay, so gaji berubah secara langsung dengan jumlah masa. So gaji dia berubah secara langsung dengan masa. Oh, nombor apa ni? Okey, masa dia T. Okey, apakah dia punya unit ataupun pemboleh ubah? Sorry. Okey, cari pemboleh ubah dalam soalan ni. Pemboleh ubah dia apa? X dengan T. Okey, so pemboleh ubah ada dua. Satu X, satu T. So, X berubah secara langsung dengan T. Yang ni kamu kena tulis macam ni dulu. Diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak 112. 112. So, dalam kes ni X 112 selepas bekerja selama 14 jam. So, T 14. Tulis persamaan yang menghubungkan X dengan T. Okey, yang ini. Siapa nak buat boleh raise hand. Boleh tunjukkan share screen kamu. Yang ni sebab kita ajar semalam kan? Sebab lepas ni kamu nak buat quizzes. Siapa nak share? Ada? Tak ada nak share, pemalu betul budak Smart Show ni. Okey, kalau nak share nanti kamu bagi tahulah. Nanti kan saya panggil je siapa-siapa bagi buat share ni. Takut kamu tak buat ni. Okey, so kamu ada kat situ X 112 T 14 Okey, saya buat kat sini. Okey, so tadi X T lah. So bila X 112 okey, T kamu 14. Okey, langkah pertama kamu kena cari apakah itu K. Cari K lah. Sebab kita dah diberi dua nilai ni pada pemboleh ubah. Kan? So maksudnya X sama dengan 8T. Okay, so that one is number 4. Senang sajalah. Kacang lah ni, celah gigi je. Untuk mata boleh buat kan? Okay, so we move on to next question. Okay, next question.
Ada orang share apa tu? Ada file-file. Okay. Okay, nombor 5. Diberi Y sama dengan 1.8 dan bila X 0.6. Itu nilai Y dan bila X sama dengan 5 jika. Okay. So soalan ni. Oh, Insyira. Tengok sikit. Insyira dia dah share. Access pula. Oh, okay. Okay, so kita tengok pada okay, nombor 5 ni. Okay, Y sama dengan 1.8. Okay, so ini pun cara yang sama. Okay, yang ni dia akan jadi Y sama dengan KX lah. Yang satu lagi Y sama dengan KX kuasa 2 kan. So sebenarnya topik ni kalau kamu mantap algebra, tu. Kalau kamu mantap algebra, kamu boleh buat dengan baik ya. Okay. Okay, so senang je. Senang tak? Senang je kan? Tak payah bincang tak apa kan? Nah. Okay. Sekejap. Lambat pula saya. Okay, kalaulah Y sama dengan KX, X 0.6, okay, Y 1.8. So, X 0.6. Okay, so sama juga langkah 1 kamu cari K. So 1.8 sama dengan K darab 0.6. So kamu akan dapat K, bahagikan. Okay, apakah nilai K dia? K dia sama dengan 3. 3 kan? Siapa yang betul tu kamu ambil pen right sekali. So kamu akan dapat Y sama dengan 3X. Okay, so hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. So bila X 5 masukkan. So kamu dapat 15. Okay, itu untuk kes yang pertama lah. Okay, untuk kes yang kedua, kita ada X square kan. Okay, kita ada Y sama dengan okay, Y sama dengan KX square. So, cara yang sama tadi tu, langkah 1 cari K. So, 1.8 darab K 0.6 kuasa 2. Okay, so K sama dengan 1.8 bahagi 0.6 kuasa 2. Berapa jawapan ni? 5. 5 kan? So, kamu akan dapat 5 lah. So, Y sama dengan 5X. Jadi, Y sama dengan 5 kali 5. So, Y sama dengan apa dia? X square. X kuasa 2 kan? Okay, so, 5 kuasa 3 berapa? 100? 125. 25 Okay, so senang saja. Alright, senang saja. Okay, S berubah secara langsung dengan T 1 per berapa ni? 1/3 itu. Okay, jika 1/2 T 27, 29. Okay, yang ini pula, yang ni yang best dia sebab ada kuasa 1/3. So yang ini samalah macam algebra ke bukan? Algebra kamu kena power lah. So S, so kat sini kita tahu hubungan dia. Okay, boleh. Okay, so yang ini adalah S secara langsung dengan T 1/3. So kamu buat okay, ambil S1 dulu. S 1/3. Kat mana tu? Sini.
S T1/3. Tak cantik. Tapi sangat. Okay, so S sama dengan K T1/3. Okay, so soalan tu diberi S kamu. Okay, berapa S? Berapa S? 1.2. Okay, so mana ni? Okay. S 1.2 kan? 1.2. 1.2. Okay, so masukkan S 1.2. Alhamdulillah. Main-main dengan saya ni. Okay, so S 1.2, T kamu adalah 27. Okay, so 1.2 sama dengan K. So T, punca kuasa 3 127 ataupun 27 kuasa 1/3. Ni zaman saya tanpa menggunakan kalkulator kan. So kalau tanpa menggunakan kalkulator, kamu tahulah 27 punca kuasa 3 kamu dapat 3 kan. So 1.2 bahagi 3. So ni berapa ni? Okay kamu. Jawapannya kira 0.4. 0.4 ataupun 2/5 lah. 0.4 ataupun 2/5. Dua-dua diterima Okay, so kamu akan dapat S sama dengan 0.4 T kuasa 1/3 lah. Okay, so dia nak A. Beri S apabila, cari S apabila T sama dengan 64. Okay, so masukkan. So S sama dengan 0.4 darab. Ni kurungan So darab, okay, 64 1/3. Okay, so kamu akan dapat 64 1/3 ni apa sebenarnya? 0.4 darab dengan 4 kan? Betul tak? So kamu dapat berapa? 1.5 6 ataupun 8/5. Okay, ataupun 8/5. Okay, T apabila S 0.28. Okay, B. Saya suka soalan B ni. Soalan ni semua algebra. Okay, dia nak B tu bila S sama dengan 0.28. So kamu masukkan 0.28 sama dengan 0.4 T kuasa 1/3. So T kuasa 1/3 sama dengan 0.28 bahagi dengan 0.4. Dah hilang pula. Okay, 0.28. Jangan buat sini. T 1/3 sama dengan 0.28 bahagi dengan 0.4. Okay, so 0.28 bahagi dengan 0.4 kamu dapat 7/10 kan? 0.7. 0.7 kan? Okay, T. Macam mana nak buat ni? Nak cari T? Macam mana? Ni 1/3 tu. kamu belajar ni form berapa ni kamu belajar ni? Okay, kamu nak cari T. Kalau ni punca kuasa nak dapat dia balik kita kena kuasa T. Kuasa 3. So 0.7 kuasa 3. Sebab ingat lagi T 1/3 kuasa 3 kan. Ni adalah 0.7 kuasa 3. Okay. Kuasa 3. Sebab apa? Ni kamu guna hukum A kuasa A kuasa
M darab dengan N. Kalau ada kurungan ni sebenarnya A kuasa M kali dengan N. Ingat tak indices? Ingat. Ya kan? Ini hukum indices. So 0.7 cube. So 0.343. Okay? Guna hukum indices. Alright. Okay, tu dah habis. So tengok yang ni pula. Okay, yang mana yang kita dah buat? 8 dah buat kan? Okay, nombor 7 tak buat lagi. Nombor 7. Mana? Bilangan patah perkataan type A berubah secara langsung dengan masa menaik. Jadi A, okay, A berkadar langsung dengan T kan? Okay, so A sama dengan KT. Nombor 7 Okay, jika Saiful menaik 270 patah perkataan dalam masa 6 minit. So 270 dalam masa 6 minit. Kamu akan dapat K lah. So 270 kamu bahagikan dengan 6. Nah, berapa 270 bagi 6? 45. Okay, 45 bagus. Okay, 45. So hitung masa. Jadi kamu akan dapat A sama dengan 45T. Dalam masa 6 minit, okay, dia nak hitung masa 675. So 675 sama dengan 45T. So bahagikan sajalah. 675 bagi 45. Kamu akan dapat T sama dengan 15 saat. Saat ke minit? Minit. 15 minit Alright? Boleh? Okey, nombor 9. Diberi isi padu T berubah secara langsung dengan luar dinding D meter persegi. Okey, 9 ada masalah tak? Tak ada. Ya. Senang je kan? Senang. Okey, ini senang. Okey, 1C. 1C, okey. 1A macam dah buat je kan? Yang mana yang sesuai kau buat Tulis hubungan saja kan? Senang lah ni. Hubungan. Okey. Yang ni kita dah buat. Okey. Yang ini V berubah secara langsung. So V berubah secara langsung dengan W kuasa 2X. Okay, kalau A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. So B kuasa 3. Dan punca kuasa 2C. Punca kuasa C. Okay, and then D luas L secara langsung dengan jejarinya dan tingginya. J ish. Boleh Betul tak? Betul lah ni. Betul ke? Cuba cek jawapan belakang. Jawapan belakang. Ada siapa dah beli buku kat Shopee ke, Lazada ke, buku teks? Tak tunggu yang sekolah bagi Kamu akan naik sekolah kan 28 bulan untuk ambil buku. Okey, betul jawapan dia. Okey, nombor 2. Hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Pemalar. Okay. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan bila kataan dan kita kena buat apa saya kata semalam? Kita kena darab. Okay, so P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Dia akan jadi macam ni So, kita ada K lah. Daripada situ kita akan ada K.
So P sama dengan K Q kuasa 3 R kuasa 1/3. So diberi P 5.184 apabila Q sama dengan 1.2. 1.2 kuasa 3 dan R 216. Okay, 216. Bintang lagi. 216 kuasa 1/3. Okay, so cari K. So kita pun buat, ini masuk kalkulator sajalah. 5.184 bahagi dengan 1.2 kuasa 3 darab 216 kuasa 1/3. Okay, ni tekan kalkulator. Berapa kamu dapat ni? Tekan betul lah. Cuba tekan. Kamu akan dapat 0.5 Pastikan kalkulator tu tekan betul-betul lah. 1.2 ataupun 0.5. Alright. Yang ni pun sama. Ni pun boleh kan? 2B senang saja kan? Senang. Senang. Boleh buat. Okey, nombor 3 ada masalah tak? Nombor 3 pun macam okey je. Okey Nombor je. 4. Nombor 4 ni ayat. Kita tengok sikit kalau ayat. Ayat. Harga bagi sebatang rod besi X berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 jari. Okey, nombor 4 macam mana kita nak tulis dia punya tu? Nombor 4 adalah secara langsung buat ikan. Panjang P dan kuasa 2 jari. So PJ kuasa macam ni kan? X various PR squared. PR squared. Boleh. Kalau bahasa dua bahasa DLP dia PR squared lah. Kalau yang BM dia buat J. Okay, so X equals to K PJ square. KPJ. KPJ tu apa? Hospital. Hospital kan? KPJ kuasa 2. Okey, panjang 150 cm, jari 3 cm. So masuk. Bila apa tadi? Okay, P 150, J sama dengan 3. Dijual. So X sama dengan 27 kan? Okay, daripada sini kamu nak kena cari dia punya K lah. Okay, so cari dia punya K. 27 sama dengan K 150 darab dengan J kuasa 2. So J kuasa 2 ni berapa? Okay, so K sama dengan 27 per 150 darab dengan 3 kuasa 2 ni 9 kan. So kira 27 bahagi 150 berapa? Darab dengan 9. Dapat tak 1/50? Dapat. 50 kan? 1/50. So kamu akan dapat X sama dengan 1/50 PJ kuasa 2 ataupun PR kuasa 2 lah. Teacher, Ha? kalau 1/50 tu tulis 0/2 boleh ke? Okey, kalau kamu dapat 1/50, kamu jadikan dia pecahan kan? Kamu dapat 0/2, betul? Okey, Betul. 0/2 ni nombor nisbah, rational number. Dia tak ada belakang-belakang, tak ada masalah. Boleh. Dia letak 0/2 boleh. Tapi kalau kamu punya point dapat banyak sangat, tak boleh lah. Kalau banyak sangat nombor sampai belakang tu tak boleh Dia tak jadi pemalar nanti, rosak. Jawapan dia tak betul. Okey, boleh, duduk boleh. Okey, 5 senang. 6. Senang. 6 pun macam okey kan? Okey. 7 dah siap. Okey, 8. 8 okey tak? Isi padu berbahasa langsung. Okey. NH dan kuasa 2 tempat jadinya.
Saya rasa ni pun macam straightforward juga kan sebenarnya. Straight je. Kurang semua. Ya sebab soal, yalah biasalah kan. Topik satu senang-senang lah kan. Bagi yang senang. Okey, yang ni. Okey, yang ni nombor 2. Saya ada argument dengan Cikgu Nosia tadi. Sebab tak dapat jawapan. Siapa dapat jawapan? Nombor 2. Dulu. Saya. Okey, share screen boleh? Siapa tu? Saya tu. Afiq. Afiq, share screen Afiq. Buka screen, you share ni punya ni. Kejap teacher. Okey. Tunggu Afiq. Okay, Afiq, you cerita sikit Afiq ya. Okay, kejap. Buka soalan. Yeah. Senang kan macam ni kan? Kita belajar macam ni lah. Tu untung siapa dapat datang kelas. 47 orang. Semalam 48, ini kurang ni seorang. Semalam tu masuk saya. 27 tu. Okay. Okay, Afiq. Okay. Kan soalan dia, Aminah ada beberapa triangle. Dia nak from a piece of card, it is given that the area of triangle card A varies directly as its base x and its height y. At the beginning, she cuts a triangle with A equal to 14, x equal to 7 and y equal to 4. Okay. Lepas tu kita dah tahu kat situ dia punya equation dia A equal to K XY. Okay. A equal to K XY. Lepas tu first kali kita kena cari K dia lah. Sebab soalan A tu dia minta write the relation between A with X and Y. So kita cari dia punya pemala constant. Lepas tu kita dapat 0.5 atau 1/2. So kita tulis lah A equal to 0.5 XY. Okay, untuk soalan B pula, Aminah plans to apa tu soalan dia? Aminah lepas tu dia kata yang base triangle tu meningkat 20%. Lepas tu dia punya ketinggian berkurang 10%. So dia tanya berapa peratus per changes untuk area dia. So first kali kita gunakan formula yang kita dah buat tadi, A equal to 0.5 XY. Lepas tu kita dah tahu nilai X asal dia 7. So lepas tu dia kata meningkat 20%. So kita kena buat 120 per 100 kali dengan 7. So kita Tulis akan kat dapat. situ Afiq. Tulis kat kertas tu sekarang. Kejap. Tulis kat kertas tu. Kawan kamu dapat detail sikit. Kejap teacher. Kejap.
Yang lain boleh get ready lah kalau ada solution lain Sebab memang soalan ni saya ada sikit argument dengan Cikgu Nosiah. Okay. Kejap. Okay. Okay. 120 per 100 kali 7 sama dengan 8.4. Dia kalau macam dalam AdMath pun ada, dia tentang index. So dia macam related untuk bab ni lah. Okay. Lepas tu kita dah kira-kira tu, lepas kita akan dapat A equal to 0.5 times 8.4 times 3.6. Lepas tu kita dapat A equal to 15.12. Lepas tu dia ada dua. Satu kita tolak terus, 15.12 tolak 14. Lepas tu akan dapat 1.12. 1.12 per 14 kali 100 akan dapat terus 8%. Tapi macam yang saya buat, saya guna 15.12 per 14 kali dengan 100. Dia akan dapat 108. Tapi macam dalam index number dia dalam indeks 100 tu kiranya macam origin dia. So kita akan tahu dia meningkat atau menurun berdasarkan daripada 100 tu. So maksudnya kalau 108, so dia meningkat 8%. So jawapan dia 8% lah peningkatan. Okay. Yang lain boleh faham tak? Jelas tak? Sama. Jelas kan? Sama kan? Okay, bagus. Itulah bagusnya ada belajar AdMath. Boleh guna untuk matematik kan? Alright, so thank you very much Afiq for sharing with us. Ilmu tu pahala lah sebab dia share dengan kita. Okay, bagus-bagus. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan pizza. Yang ni pun saya nak sharing. Siapa nak sharing pasal pizza ni? Lapar pula di tengah hari ni. Pizza, small, regular, large. Okay, siapa nak share? Siapa nak share? Mari sini, ramai orang dalam ni, 40 lebih ni. Siapa nak share? Orang lain pula lah kan? Pizza, harga berbeza. Tunjukkan dalam belajar di sebelah. Harga pizza berubah secara langsung dengan luas permukaan pizza itu. Soalan dia kata, adakah harga pizza berubah secara langsung dengan luas permukaan itu? Kacang ni. Ke tak kacang? Soalan ni dia pusing. Pusing sikit. Ada nak share? Harga pizza. Luas permukaan. Ada? Tak ada? Takkan tak ada siapa pun yang reti buat ni. Syarat nilai K je teacher. Takkan tak ada siapa pun buat ni. Mohonlah korang. Siapa nak share? Selain Afiq lah, Afiq dah share tadi, orang lain. Sebab dia kata dia nak berubah secara langsung, nak tahu. Ubah secara langsung ke tak? Kalau dia secara langsung, maksud dia akan ada pemalar K lah, constant. So you kena cari formula dia. So dia bagi P. P berubah secara langsung ikan. Luas permukaan pizza. Luas permukaan. Formula bulatan kan? Formula luas bulatan. Apa? Pi r square. Pi r square ataupun pi j kuasa 2 kan. Okay, so you start daripada situ. Cuma pi tu ada letak pi sebab pi ni constant. So dengan luas permukaan.
Adalah ni. Cuba buat dulu. Siapa? Saya bagi masa 5 minit lah. Kamu cuba buat. Siapa nak share boleh terus cakap. Cikgu saya nak share ni, cikgu. Langkah 1, cari apa formula K. K tu selalu kita buat Y per X kan. So dalam kes ni, Y tu adalah P lah. P over X ataupun S square ke apa tu nak over dengan apa? Over dengan luas dia, which is pi R square. Okay, kamu mulakan dengan tu dulu. Lepas tu cuba kamu kirakan. So 12 soalan dia ada sikit kebat. Cik, saya nak share. Gambar dia? Saya nak share boleh jawapan saya. Siapa tu? Harith ke? Okey, boleh. Dia soalan ala-ala K, Pat. Senang je soalan ni. What the five? Okay, kita tunggukan Harith untuk share dia punya hasil ya. Mana Harith? Hilang. Mana Harith? Dah senyap dah? Oh, ada. Tunggu Harith punya. Harith tak dengar suara. Okay. So, first, sekejap, saya buka soalan. Buka soalan. Sekejap. Okay, so dia kata pizza sells 3 slices of pizza at different price tag. So dia bagi kat Raja tu ada 30 Tapi dia kata kat bawahnya soalan dia kata dia tanya does P vary directly as the surface of pizza A. So kita boleh kata yang dia punya equation tu P equal to KA. Tapi misalnya sekarang ni
area of the circle is actually pi r square. Pi kuasa 2. So, apa yang saya buat, saya compare, saya kira, masa saya kira itu constant. So, sekarang ni constant dia tak sama. So, saya buat conclusion yang P doesn't vary directly with the area. So, lepas tu dia tanya, kalau bukan, saiz pizza mana yang worth buying. So, saya comparekan dia punya constant. So, saya ambil constant yang paling kecil. So, bila constant paling kecil maksudnya kita boleh kata ratio antara price dengan area adalah paling rendah, paling murah. So, saya ambil pizza with the diameter of the diameter. Teacher. Okay. Yang lain faham tak? Faham. Jelas lah kan? Okay, tengok table si Haris tu buat betul. So dia dah allocate column ataupun row untuk diameter. Cari dia punya radius ataupun jari. Kamu jangan pula bahagi lorong bendul kan. Bagi 15, bagi 23, bagi 30. Actually kamu kena bahagi 2 dulu. So formula dia kan, pi r squared. Kalau lilitan tak apa, guna formula pi d kan. Ataupun 2 pi j ataupun pi r. Okay, so ni area pi r squared. Okay, so P dia bahagikan. So sebenarnya dia nak cari constant. Supaya kata adakah berubah secara langsung. So nak constant dia. So bila dia kaji, dia tengok tak sama. Kalau tak sama, tengok point-point dia tu berbeza kan. So doesn't vary directly with A, with area. Dengan keluasan lah. Jadi bila dia kira, yang ni adalah dia punya apa tu, ratio dia tu. So bila tengok ratio, yang pertama 0.0679, yang kedua 0.0601, yang ketiga 0.0495. Okey, maksudnya kita nak tahu berdasarkan kita bahagi tu kita dapat yang lebih berbaloi. Macam mana tu? Maksudnya kat sini dia kena tengok nilai constant yang paling sikit ke? Arif? Ya. Kenapa nak kena tengok constant yang paling sikit? Saya suka tanya orang macam ni. Sebab saya fikir macam kalau ratio, sebab dia katakan constant equal to price over area. So dia macam, saya fikir dia macam ratio. So saya ambil constant paling kecil lah sebab dia ratio antara price dengan area yang paling kecil. Okay, saya suka soalan ni. Sebab you tengok nilai kecerunan tu 0.06, 0.06, 0.04. Yang paling kecil adalah 0.04, which is pizza yang paling besar. Kalau dalam kamu boleh bayangkan bentuk graf. Kalau bentuk graf kan, sekarang ni sajalah kita nak spark pemikiran masing-masing. Kalaulah saya ada graf yang kamu plot, kamu ada paksi X dengan paksi Y. Paksi X tu kita buat pizza tu lah, luas dia lah. Paksi Y tu kita buat harga harga kan. So kalau dia punya kecerunan makin kecil, maksudnya kecerunan dia tu makin sikit kan, kamu akan dapat harga yang paling rendah. Harga dia tak sama tinggi lah. Kalau kecerunan tu tinggi, nilai M dia tinggi, so graf tu dia akan lagi naik macam tu kan. Kamu akan dapat harga dia lagi lagi mahal, betul tak? Okay, so macam saya ada graf ni, macam ada 2 graf kan. Okay, kalau sebelah Y ni harga, sekarang ni kalau kecerunan saya rendah, ni kecerunan rendah 0.04 tu. Okay, so ni 0.04. Saya tak tahu lah kamu nampak ke tak gambar ni. Tak nampak. Tak nampak Nampak? Tak nampak juga? Dia kabur. Kabur ke? Okay, saya share screen lah. Saya cuma nak jelaskan kamu macam mana kamu nak dapatkan benda tu macam ni. So saya share screen sekejap. Bagus soalan ni.
Okay. Katakan saya lukislah ni. Y tadi adalah P, which is dia punya harga lah. Harga dalam RM And then A ni adalah luas permukaan dia. Okay, kalau tadi Haris dia buat 0.06, satu lagi 0.04. Okay. Kalau 0.06, keseluruhan dia macam ni, tinggi sikit. 0.06. Gradient K ni adalah gradient. So bila gradient, dia menentukan tahap keturunan sesuatu graf tu lah. Jadi 0.06 adalah graf garis warna biru ni. Kalau 0.04, saya buat capping lain, dia melalui asalan. Tapi dia macam ni, dia landai. Ni 0.04. Ni K dia. Ataupun M lah keturunan. Okay. Kalau P tadi harga, contohlah sini harga kan. Saya ada harga di sini RM20, sini RM10. Ni diameter dia. Tadi yang 30, 20 tadi. Dalam kes ni, kalau untuk visa 30, kamu punya keseluruhan tu rendah kan? Maksudnya kamu akan bayar harga yang lebih rendah. Kamu faham tak? Faham. Ni dapat straight line yang warna purple ni, lebih rendah. Tapi kalau keseluruhan tu lebih tinggi, kamu akan dapat harga yang lebih mahal. Okay? Ini dalam bentuk graf lah. Saya nak kaitkan dengan kefahaman kamu ni. Okay? So, kita cari keturunan yang paling rendah, dapatlah pizza yang lebih berbaloi. Okay? Ataupun tengoklah jawapan belakang tu macam mana dia tulis. Ada cara dia tulis teks tu. Alright? Okay, so it's a good thing. Okay, so kita habis untuk ubahan langsung. So next week kita akan buat ubahan songsang. So kita ada 30 minit. So saya akan bagi kamu, kita nak apa dulu? So kita akan buat live Google quizzes. Quizzes tak apa dulu. Okay, hembus. Tak apa. Okay, hembus. Okay, tak nafas. Okay, hembus. Alright. Okay, so saya akan share dekat kamu. Dah berasak kan ni kan? Berasak. Okay, nanti kamu kena isikan kedatangan So saya nak share kejap Start lukis. On face lah. Continue. Okay, yang ini bila kamu buat, kamu kena copy print screen result kamu tu. Sekejap saya nak bagi link. Ke saya share screen Share screen je lah, senang kan? Okay, saya share screen. So kita ada setengah jam, lebih kurang. Soalan ada 13 je. Okay. 15 minit lah teacher. Bukan sampai 12 Oh, 15 minit. 11.45. Sorry, dah ingat hari apa nama? Hari Jumaat. Ingat sampai 12. Tak apa, 15 minit. 13 soalan. Wah, masak kamu. Okay, so kamu masuk joinmyquiz.com. So enter the code tu, 426003. Kamu buat, so kamu akan dapat result secara live. Dah habis buat, kamu print screen dulu. Sebagai bukti, nanti saya akan bagi kamu Google Classroom. Masuk dalam tu lah markah kamu. Senang saya nanti. Okay, so waiting for participants to join. Okay, ada 47 orang dalam grup tu. Termasuk saya. Jadi ada 46 orang lah termasuk. Okay, masuk joinmyquiz.com. Anda masukkan kod ni 426003.
Okay. Saya masuk ke dalam ni message ni pun boleh buat. Okay, klik saja link tu quizzes.com BC 42603 untuk buat live. Okay, dah masuk belum? Ramai tak masuk lagi tu? Dia tak masuk. Internet slow. Ya ke? Internet saya yang slow ke internet kamu slow? Internet saya slow kan? Orang lain semua tak boleh masuk kan? Alah, hai. Tak boleh kan? Okay lah. Mungkin sebab internet saya yang slow. So macam ni lah. Tak apalah, kita pergi keluar awal. Tapi saya bagi kamu lah benda ni. Nanti saya buatkan link, saya bagi kat kamu. Saya akan bagi kamu link yang ini, kamu kena jawab as your homework lah, PBD kan. Tak silap bataskan bilik darjah. Lepas dah jawab, kamu screenshot jawapan. Nanti saya akan buatkan satu task dekat Google Classroom lah, kamu masukkan markah. So, saya nak markah dia yang penting tu. Kalau kamu PM saya banyak-banyak pun saya jadi pening. Sebab ada 2 kelas kan. So kamu semua dah besar, sepatutnya kamu dah tahu sistem Google Classroom. Kamu log in Google Classroom, nanti kamu kena upload bahan lah. Screenshot kamu punya markah. Okay? So kamu keluar dulu, saya akan share sekejap lagi dekat Telegram. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, teacher. 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 Alright.